Assalamualaikum. Saya sebagai moderator, nama saya Nurul Arifah Sabira. Saya akan buat encik tentang tajuk berkaitan falsafah Malaysia Madani. Sebelum itu, boleh tak encik memperkenalkan diri dahulu? Waalaikumsalam. Nama saya Lukman Hakim. Saya bekerja sebagai jurutera di Kuala Lumpur. Boleh encik pernah dengar tak tentang falsafah Malaysia Madani ni? Ya, saya pernah dengar di televisyen seperti di rancangan Al-Hijrah di TV3. Oh, berdasarkan pendapat encik, boleh tak encik terangkan lebih lanjut tentang masyarakat Malaysia Madani ni? Okey, secara mudah yang paling ringkas, Madani ialah bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan. Madani ini berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud kota ataupun peradaban yang dikaitkan dengan salah satu kota suci umat Islam iaitu Madinah. Madani ini sebenarnya telah diterima sebagai salah satu istilah Melayu. Malah Anwar selalu menggunakan perkataan ini dalam pelbagai ucapannya. Maknanya ia bukanlah istilah yang baru muncul 2-3 hari lepas, cuma tidak ramai yang biasa menggunakannya. Tetapi selepas mereka memahami maksud Madani, barangkali tentu ramai yang persoalkan bagaimanakah bentuk falsafah Madani ini. Boleh tak encik nyatakan contoh untuk menjadi seorang yang Madani ini? Contoh yang paling mudah untuk menjadi orang yang madani ialah mencontohi Anwar sebagai teladannya. Beliau seorang yang maju dari segi pemikiran, kerohanian. Beliau gemar membaca pelbagai jenis buku, terutamanya karya pemikir agung, dan pada waktu yang sama, beliau juga tidak lupa memupuk nilai kerohanian dan selalu mendekati tokoh-tokoh agama yang tersohor di seluruh dunia. Maka kita sebagai seorang rakyat Malaysia yang ingin menjadi masyarakat madani, kita perlulah selalu membaca buku sekurang-kurangnya satu buku dalam sebulan dan selalu menghadiri majlis agama atau forum di masjid. Itu sahaja yang saya faham berkaitan madani lah. Sungguh jelas penjelasan encik. Dalam pekerjaan encik sebagai seorang jurutera, apakah nilai yang boleh encik terapkan dalam falsafah Malaysia Madani? Okey. So bagi saya, sifat kepimpinan, keyakinan dan kerjasama adalah sangat penting dalam meneruskan kerjaya saya sebagai jurutera. Itu sahaja yang boleh saya katakan berkaitan dengan madani. Sekian saja temu ramah kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya dalam tajuk berkaitan dengan Malaysia Madani ini. Sama-sama. Assalamualaikum, saya Nurul Arifah Sabira. Saya akan bercakap mengenai tentang falsafah Malaysia Madani. Boleh Cik perkenalkan diri? Okay, Assalamualaikum. Saya Encik Muhammad Bakarudin bin Abdullah, seorang guru Bahasa Melayu Sekolah Kebahasaan Kedai Tanjung, Pasir Mas, Kelantan. Telah berkhidmat sebagai guru selama 34 tahun dan telah bersama anak-anak Sekolah Kebahasaan Kedai Tanjung selama 22 tahun. Jadi itulah tentang peribadi saya. Okay. Boleh Cik terangkan tentang apa yang Cik tahu tentang Malaysia Madani? Okey, konsep Malaysia Madani yang telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai konsep masyarakat Malaysia Madani yang berteraskan kepada menjadikan negara kita sebuah negara yang bersih daripada gejala rasuah yang telah sebenarnya kerajaan sudah lama untuk memperteras rasuah supaya negara kita menjadi sebuah negara yang bersih, negara kita berjaya dalam memperkembangkan ekonomi negara dan seterusnya menjadi negara yang maju. Okey, pada pendapat Encik, apakah nilai yang boleh diterapkan kepada pelajar bagi mencapai matlamat dalam Malaysia Madani ini? Okey, nilai yang telah saya semai kepada murid-murid saya ialah menjadikan pelajar-pelajar saya seorang pelajar yang mempunyai budi yang baik dan
menjadi seorang pelajar yang berjaya dalam hidup dan menghindarkan diri daripada menjadi seorang yang pemalas, berjaya dalam hidup. Itu saja. Adakah Encik rasa Malaysia Madani ini dapat mewujudkan mengeratkan lagi silaturahim antara kaum di Malaysia? Okey, konsep masyarakat madani yang telah dijayakan oleh Perdana Menteri adalah cukup baik dan patut diteruskan oleh masyarakat kita pada hari ini. Kerana konsep masyarakat madani menjadikan semua masyarakat kita yang terbaik dan menghindarkan diri pada gejala-gejala yang tidak bermaruah seperti menjalankan kerja-kerja yang melibatkan rasuah dan menjadikan sebuah negara yang terhindar daripada menjalankan kerja-kerja yang tidak baik. Itu saja. Okey, itu saja pengeramah saya pada hari ini. Terima kasih, Cik. Okay, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum doktor. Saya Wana Rashidah binti Wan Mazlan. Saya merupakan pelajar sarjana Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational UTHM. First saya nak minta maaf lah kerana telah mengganggu masa doktor bekerja. Tujuan saya ingin menemui ramah doktor ni pada hari ini adalah untuk bertanya sedikit tentang pengetahuan doktor tentang Malaysia Madani. So sebelum itu boleh doktor kongsikan sedikit tentang diri doktor, mungkin pengalaman bekerja. Assalamualaikum, nama saya Dr. Nadia. Saya merupakan pegawai perubatan di Hospital UiTM Puncak Alam. Sebelum ni saya pernah berkhidmat di beberapa buah hospital, antaranya di Sabah, Melaka dan juga di Ipoh. So, saya merupakan pegawai perubatan. First saya nak tanya doktor lah, apa pendapat doktor tentang falsafah Malaysia Madani yang telah diperkenalkan oleh PM kita yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Boleh doktor terangkan sedikit? Apa yang saya faham, konsep ni ialah satu konsep yang menekankan akhlak dan moral sebagai kita tiang untuk membentuk kita dalam semua aspek kehidupan lah, dari segi ekonomi, dari segi pembangunan masyarakat dan dari segi kehidupan secara menyeluruh. Konsep ini boleh dipraktikkan dari segi dari segala bentuk dan boleh diimplementasi dalam semua aspek. Seperti yang pemahaman doktor, Malaysia Madani ini terdapat nilai-nilai yang telah diterapkan kan. Bagi doktor, apakah nilai-nilai dalam Malaysia Madani ini yang dapat diterapkan dalam kerjaya doktor sebagai pegawai perubatan? Apa yang saya faham, konsep ni kita boleh praktikkan dalam kerja seharian kita. Kalau dari segi pegawai perubatan, boleh dipraktikkan dalam etika kita berhubung dengan rakan sekerja, bersikap ihsan dengan pesakit kita, and then kita bila ada environment ataupun condition yang baik sesama rakan sekerja, sesama pesakit, kita boleh cipta satu rasa berdaya saing dan insyaAllah boleh memupuk semangat inovatif dan juga rasa nak mencuba untuk jadi lebih baik lah dalam semua aspek. Sebenarnya doktor dah bagi jawapan kepada soalan saya yang ketiga. Kesan implementasi nilai-nilai Malaysia Madani ni. So, itu sajalah soalan saya pada hari ini. Terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa. Terima kasih doktor. Thank you. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Adibah Sabira binti Muhammad Bakarudin. Nama matrik HB220049. Pendapat saya dari segi falsafah Malaysia Madani, Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim memperkenalkan konsep Madani ini iaitu sebagai ikhtiar untuk memetakan strategi bagi pentadbiran negara secara berterusan.
Gagasan Madani juga bersifat menyeluruh berdasarkan 6 tonggak utama iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat dan keyakinan, dan terakhir iaitu ihsan. Untuk rekod terdapat banyak kelemahan dari segi tata kelola iaitu terutamanya rasuah yang berleluasa, isu kemiskinan dan juga gejala sosial. Okay. Nama saya Afiqah dan untuk refleksi pada pendapat saya, Malaysia Madani ini ialah sesuatu yang baiklah dan wajar untuk dilaksanakan. Kerana apa yang saya faham tentang Malaysia Madani ini ialah ianya sebuah usaha negara secara holistik ataupun menyeluruh untuk menjadikan dasar-dasar dan pelaksanaan di Malaysia ni ke arah manusiawi melalui perbincangan dan maklum balas rakyat. Jadi secara ringkasnya, kita boleh katalah Malaysia Madani ialah satu usaha untuk jadikan Malaysia ni lebih makmur dan maju berdasarkan 6 nilai madani iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Jadi kenapa saya katakan baik? Kerana saya ambil satu contoh iaitu contoh rukun kemampanan yang saya dah sebutkan tadi, di mana ia merujuk kepada usaha-usaha perkhidmatan untuk kemajuan mutu hidup masyarakat. Jadi contoh yang paling mudah lah, contohnya macam inisiatif yang kita boleh nampak sekarang. Contohnya inisiatif Payung Rahmah dan Mehni Rahmah, di mana inisiatif ni menyediakan bantuan dari segi makanan dengan harga yang murah untuk pelajar dan orang awam, khususnya golongan B40. Selain itu kita ada jugalah bantuan lain, contohnya sumbangan tunai rahmah dan juga pakej perpaduan jalur lebar internet yang membantu golongan B40 dalam penjimatan kos internet. Itu contohnya. Apa yang saya boleh rumuskan daripada ketiga-tiga temuduga pendek ni ialah Malaysia Madani ni dilihat sebagai suatu usaha ke arah keharmonian masyarakat majmuk melalui penerapan nilai-nilai murni dalam kerjaya dan dalam pelajar. Dan dalam masa yang sama, kita juga melihat yang ianya juga suatu usaha ke arah pembangunan mutu hidup yang lebih baik melalui inisiatif-inisiatif yang baiklah. Itu saja. Sekian, terima kasih.